Alright, Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat menonton YouTube channel Dekat. Dekat. Gila. Itu yang bersama-sama kami, Ian dan Baman. Okey, Assalamualaikum. Kita ucap kepada semua kalau yang dapat menonton hari ini. Yep. Channel YouTube Dekat Studio yang dibuatkan oleh Ian dan dipower oleh Baman. Wow, macam power siap. Macam ada macam dah ada sponsor kan rasanya. Amin orang kata kan. Okey, Ian, orang kata kau ada malam ni ada jemputan istimewa. Yeah, betul. Aku tak ada sorok-sorok dah. Memang aku terus pampangkan muka dia. Dekat sini kita ada Ida Yunus. Hai. Hai Baman, hai Yan. Hai. Okey, Ida Yunus ni merupakan kenalan lama. Dia ni merupakan aku punya penerbit rancangan dululah dekat stesen TV kerajaan. Tapi sekarang ni dia dah berubah profesi dah, profession. Dia dah Aku kenal dia pun dulu masa mula-mula dulu dia masuk title apa Ida? Producer Director ke? Assistant. Masa tu Abang Man dengan management, artis management macam tu Monkey Bone. So dia selalu follow lah kita orang kalau kita bawa artis-artis dia pergi shooting. Maksudnya sekarang ni aku dah ada orang yang popular juga, Baman. Lepas tu aku dah ada Ida Yunus, pakar dalam di sebalik tabir. So hari ni kita bawa Ida Yunus. Kalau korang semua yang tengah tengok ni, korang boleh nampak kan dia punya background kalau korang nampak ada gambar gajah, ada gambar peta, ada gambar piramid, macam-macam ada gambar belakang ni. Ida Yunus ni dia sangat-sangat power bab travel. Sampai kan dia dah menulis sesuatu untuk buku-buku travel ni. Buku tu nama apa? Buku tu sebenarnya kompilasi, ada lebih kurang 8 penulis dalam tu. Sebab kalau nak keluarkan buku saya sendiri, saya belum ada masa lagi. Tapi kompilasi ni geng-geng travel lah kata jomlah kita terbitkan buku sama-sama, kongsi duit, kongsi idea, kongsi macam-macam lah. Masa nak terbitkan buku tu pun kita orang lepak kat kedai mamak je, sembang-sembang timbul idea, bagi artikel dah siap jadi satu buku. Buku sendiri untuk produk sendiri kami soon kot sebab banyak sangat dalam otak nak cerita tapi sampai tak cerita lah macam tu. Tengok tu bang. Buku ni dah ada lah sekarang di market. Buku dah ada kompilasi 7 benua. Macam tu saya cerita pasal kompilasi 7 benua. Tapi buku tu dah 2 tahun ke 3 tahun macam tu lah. Sambutan menggalakkan, okey lah. Berapa ringgit harga buku tu? 25. Ada tak sekarang buku tu? Buku tu ada jual kat kedai-kedai buku LPH popular apa semua tu. Tapi sekarang ni rasanya dah sold out kot. Kau tengok penangan dia. Kau nampak? Kau nampak Ian? Kau ada? Tak ada gitu. Aku buku hutang banyak sama. Itu yang masalah orang sekarang, kawan-kawan kita. Inilah orang kata dah sampai satu tahap yang mana dah ada buku yang walaupun berkongsi lah dengan penulis lain. Tapi InsyaAllah mana tahu dia boleh sampai ke satu tahap nanti dah boleh buat buku sendiri dah. So dalam buku ni ada gambar-gambar semua all the travel ataupun just tulisan cerita je? Ada gambar-gambar kita travel juga sebabnya tak semua orang kata apa? Masyarakat bukanlah nak kata ada orang minat membaca, ada orang minat tengok gambar. So jadi kita selitkan gambar juga. Jadi daripada gambar tu kita boleh tarik orang untuk membaca. Dari situ kita boleh mengajak orang travel, membaca dan juga buat koleksi buku lah walaupun tak membaca macam tu lah. Bagi inspirasi ke orang je. Tapi nak tanya jugalah sebab kalau ikut daripada Ida ni, dia dulu bukanlah seorang pengembara pada awalnya. Betul tak dah? Tak, sebenarnya saya memang mengembara dari dulu lagi. Cumanya saya tak all out. Kiranya orang kata apa, saya tak publish sangat dekat media sosial apa semua tu. Dan masa tu pun gajian travel pun dengan kawan-kawan sekitar Asia memang backpack lah. Bajet kita pun selalu kita travel dalam 2 minggu kita bajet dalam RM500 macam tu.
Tapi masa tu dunia backpackers orang kata pun tak boom lagi. Jadi tak ada siapa pun ambil port pasal hal tu. Tapi bila start 2014 dunia backpackers mula dikenali dan tiba-tiba nama saya pun naik. Saya pun tak tahu kenapa nama saya naik. So daripada situlah orang start follow dan kenal dan nak tahu apa perkembangan dan juga tips travel untuk backpackers wanita lah. Dia dah start travel daripada sekolah menengah lagi. Dulu sekolah menengah selalu pergi KL, pergi Penang apa dengan kawan-kawan apa semua kan. Lepas tu dah masuk Anjama sekolah apa? Tak kan? tak lah, time cuti-cuti sekolah kan. Kira berani sikit lah sebabnya apa nama ni, dalam family pun memang ada yang tok saya pun kaki travel. Nenek saya ni memang dia mengata dah pergi kan. Okay, lepas tu 2005 macam tu saya dah start keluar pergi negara-negara Asia, backpacking merata jugalah negara Asia. Lepas tu 2014 pada 2013 sebenarnya ada sesuatu terjadi dalam hidup dan juga kerjaya saya yang buat saya trigger saya kata macam selama ni aku kerja bagai nak gerak tapi tak ada apa-apa pun reward untuk diri sendiri. Kerja tak ada langsung reward untuk diri sendiri. So masa tu entahlah setan apa datang pun tak tahulah. Buat surat minta cuti selama setahun dekat ni lah, dekat office minta cuti dapat selama setahun. Masa tu pun masa tu pun bos pun cakap rasanya payah juga nak approve ni, tapi kita tengoklah macam mana kan. Saya memang dalam surat tu saya memang tulis kata saya cuti untuk mengelilingi dunia, bukannya bagi alasan tipu nak jaga mak sakit ke apa ke, semua tak. So gamble lah, kalau dapat tak dapat okey lah macam tu kan. Lepas tu dah dapat cuti tiba-tiba macam lost pula, macam apa aku nak buat setahun masa tu. Orang kata apa, minta cuti nak pergi travel tapi tak ada destinasi. Macam tu lah, macam terbodoh sekejap kan. Lepas tu tanya member, nak join tak aku travel, jom pergi backpacking. Aku tak tahu nak buat apa, aku takut nak pergi travel seorang-seorang kan. Tapi semua member tak ready, semua member tak ada duit, semua member macam banyak reason kan. Last decide lah, okay tak apalah aku pergi seorang lah, nak buat macam mana kan. Kalau orang lain mampu survive, okay kita cubalah. Kalau misal kata sebulan tu tak survive, tak boleh nak survive, kita balik Malaysia. Kalau okay, teruskan. So lepas 2 minggu, lepas sebulan, 2 bulan, naiklah dekat setahun. So maka 2014 tu adalah sesuatu yang memang bermakna lah dalam hidup macam tu. So bermulanya 2014 tu lah. 2014 tu lah travel secara serius dan secara seorang. Solo. Secara solo secara serius pada tahun 2014 anda telah start mengembara mengeliling dunia. Okeylah. Negara pertama yang pergi tu negara apa? Luar daripada Malaysia tu. Macam ni lah. Negara pertama pergi of course lah Thailand sebab sebelah je. 15 minit lagi. Tak yang masa ambil cuti setahun tu kan. First kali sebabnya masa tu bercita-cita nak pergi Europe. Tahu dalam otak ni nak pergi Europe saja. Tapi tak tengok apa peta Europe tu dekat mana. Lepas tu bila kita buat research, tengok Europe ni sebenarnya dia punya darat dia tu adalah bersambungan dengan Malaysia. Lepas tu macam mana aku nak pergi Europe guna jalan darat ni kan, sebab aku ada masa setahun. So tengok ada kereta api terpanjang di dunia, Trans-Siberia. Masa tu lah saya decide, okay tak apalah aku nak buat Trans-Siberia. Jadi masa tu buat research apa semua. Sebab kita ada masa yang panjang, so kita boleh spend masa yang lama sikit lah dekat satu-satu negara. Tak adalah kita touch and go. First negara yang saya fly adalah China. Stay kat sana seminggu dengan couchsurfing dengan lokal kat situ. So kenal budaya, culture, ekonomi, lifestyle apa semua kat sana. So kita faham. Lepas tu saya move pergi ke Mongolia, Rusia dan terusnya negara-negara kat Europe lah. Sekejap. Trans-Siberia. Susah nak sebut. Trans-Siberia. Trans-Siberia. Tu benda sebenarnya.
Trans-Siberia tu, trans tu sebenarnya macam mana nak cerita, lintasan kot rasanya trans tu. Dia melalui rentasan Eropah yang boleh melalui trans Eropah. Ya. Yang Siberia tu adalah satu part dekat Russia. Russia ni besar. Dia dipisahkan oleh macam dua benua, Asia dan Europe. Dan di majoriti di sebelah Asia dipanggil Siberia. So kalau nak ikutkan sejarah dia, orang selalu kata nanti aku hantar kau pergi Siberia. Macam Gulag apa semua dekat Siberia. Macam mana tempat yang penuh penyiksaan lah sebab sejuk kan. Dalam setahun tu hanya 3 bulan saja panas. Lepas tu the rest sejuk macam tu kan. Okay, so stop dekat China, lepak dengan orang, ada orang Melayu, orang Malaysia ikut sekali tak waktu tu? Okay, 2 minggu pertama ada kawan saya ikut sekali, dia ambil cuti, dia ikut pun sampai separuh je, sampai Mongolia, separuh Mongolia. Lepas tu dia fly balik, lepas tu saya continue lah seorang-seorang. Lepas tu masa atas train tu, lepas dah sebulan travel atas train, tiba-tiba ada atuk daripada Australia yang kongsi kabin dengan saya masa tu kata, ada 2 orang lelaki Malaysia atas train ni. Kalau awak nak jumpa dia gerabak kat depan tu. Kita pun macam, orang Malaysia excitednya. So kita pergi lah cari tak gerabak. Lepas tu jumpa. Lepas tu seronok gila sebab boleh dapat cakap bahasa Melayu. Dia bangsa apa? Bangsa apa? Orang Melayu kita, orang Malaysia. Lepas tu 2 orang ni, diorang pun kira diorang non-stop daripada Malaysia ke daripada Vietnam tak ingat. Non-stop tak turun. Macam saya singgah jugalah masa tu. So memang sukalah travel orang kata backpacking ni kan. So nak tanyalah, backpacking ni macam mula-mula Ida decide ni banyak ke pakai duit? Kalau betul-betul masa yang Ida buat keputusan ni sebenarnya banyak ke pakai duit? Orang kata, weh ni orang kaya ni dapat pergi Europe ni semua kan. Dah lah ambil setahun. Okay. Dia macam ni lah. Salah satu saya sebenarnya ada simpanan. Salah satu sebab saya boleh menyimpan duit walaupun saya kerja kerajaan sebabnya kerja saya sebagai producer buat program Travelog. Jadi bila saya travel, saya dapat tempat penginapan apa semua, tak mengeluarkan duit saya. Jadi daripada duit gaji apa semua tu saya simpan. Lepas tu saya selalu keluar outstation 2 minggu sekali, 2 minggu outstation, 2 minggu duduk kat KL. Dan majoriti duduk kat KL duduk kat office. Jadi kita tak ada masa untuk spend duit kita tu. Jadi kita akan orang kata simpan. Lepas tu kita ada OT apa semua kan. Bukanlah saya nak mengajar kata, tapi bila kita ada OT, so kita simpan lah benda tu. Dan saya buat potongan every month daripada saya punya gaji RM500 sebulan. So saya simpan dekat dalam tabung haji, memang potong directly daripada gaji. Jadi itu adalah duit emergency. Misalnya kata apa-apa ke nak travel ke apa, duit daripada situ. Lepas tu bila saya ditukarkan untuk buat program lain, eksplorasi program tu lagi lah masuk hutan. Apa yang saya nak spend duit saya kan. Jadi situ saya menyimpan. Saya sebenarnya masa travel tu pun saya tak banyak duit. Saya ada dalam tak sampai 15k pun. So saya pun sebenarnya tak buat research banyak sangat pun masa tu. So saya fikir tak apalah, aku akan travel selagi mana duit tu boleh bawa aku. Macam tu lah. Ikut hati lah. Jadi ikut hati dan emosi lah waktu tu. Ikut hati dan emosi. Memang kata otak tak ada apa, semua ikut jalan je kan. Macam tu kan. Sebab kecewa dengan life masa kecewa, katakan tajuk ceritanya kecewa ya. Bila kecewa kita travel. Itulah tajuk utama kita. Tapi bukan kecewa dengan cinta tau. Dia kecewa dengan life kita sendiri. Yang life kita yang tak ada hala tuju, yang tak ke mana, yang tak berkembang. So kita macam, apa aku buat ni sama tu kan, macam tu. So roughly about 15k lah, 15,000 lah macam tu lah, katakanlah simpanan. Kau dah boleh berjalan sampai pusing duduk lah kata. Begitulah. Macam tu. Tapinya saya tak guna 100% duit tu. Saya hanya untuk setahun tu saya hanya spend lebih kurang 10,000 je.
Weh, kau ni pergi kan dekat Malaysia pun, kalau orang pergi bercuti pun, berapa hari dah dekat 10,000 ada kat orang dalam Malaysia. Wah, benda tu yang kita nak belajar. Macam mana Ha. kau boleh spend and save dekat 10,000. Orang dalam setahun kau dah boleh berjalan sampai sana. Kita 10,000 dah habis hotel, makan, mengelak. Macam tak Mana masuk kau boleh akal lah semua spend? cerita ni. Okay, sebenarnya bila kita travel ni banyak cara. Sama ada kita nak, bila kita travel ni sebenarnya banyak cara dan style. Jadi sama ada kita nak cara mewah, kita nak cara mengenal lokal, marhain, ataupun apa-apa yang orang kata boleh menjimatkan duit lah. Jadi masa saya travel selama setahun tu, boleh katakan 95% saya menginap dengan lokal menggunakan aplikasi Couchsurfing. Tapi apps tu dah tak boleh guna dah sekarang. So 95%. So macam contoh saya dengan dekat China, saya stay dengan lokal dekat situ seminggu. Jadi dekat situ kita tak bayar apa-apa tapi kita reward balik, kita balas balik budi. Macam contoh saya masak nasi goreng ke dekat dia, tolong basuh pinggan kat rumah dia ke, kita timbal balik macam tu. Dan dia berkongsi dengan kita mengenai culture, cara hidup apa semua, dia bawa kita jalan-jalan, bagi kita minat apa semualah. Itu cara yang kita guna lah. So daripada guna Couchsurfing tu 95% sampai sekarang semua kawan-kawan Couchsurfing yang pernah tumpangkan saya sampai sekarang masih lagi berkawan dengan saya, dan salah seorang pun dah jadi suami saya. Okay. Oh, Couchsurfing ada apps legal ada. So maksudnya anda berkongsi kediaman, berkongsi tempat duduk dengan orang yang tak kenali. Dan mereka membuka tangan menerima anda walaupun anda tak kenal tanpa membayar. Tak. Okay, contoh saya bagi contoh yang satu family yang memang betul bagi impact dekat saya adalah family Baeksuren dekat Mongolia, dekat Ulaanbaatar. Saya stay dekat rumah dia lebih kurang seminggu. Rumah dia stay dekat tu, nama apa tu, girl tu kan yang bulat tu kan. Rumah dia kecil je. Rasanya ruang tamu rumah kita tu pun lagi besar daripada rumah dia. So dia ada 4 orang anak. Lepas tu dia dengan wife dia lah. Rumah dia very simple, tak ada kursi apa semua, very very simple. Jadi bayangkan dia dah host lebih kurang 1,000 orang orang asing untuk datang ke rumah dia. Lepas tu sebelum saya, bila dia accept saya tu, saya tanya ada apa-apa tak awak nak daripada saya. Dia kata just awak bawa bendera sahaja, bendera Malaysia. Lepas tu saya pergi rumah dia, saya bagilah bendera Malaysia, saya bagi kain batik dengan kain pelikat dekat family tu lah. So daripada situ, lepas tu saya tanya dia kenapa suka sangat jemput orang asing datang ke rumah dia. Lepas tu dia cakap dia tak mampu untuk travel keliling dunia. So dia kata daripada saya, sebab saya tak ada duit nak keliling dunia, jadi saya bawa dunia masuk rumah saya. Lepas tu dia kata cara itu adalah cara dia travel. Dan daripada cara itu juga anak dia yang 4 orang tu sangat fasih bahasa Inggeris. Sebabnya berkomunikasi selalu dengan orang luar kan. Lepas tu yang kata pasal macam bendera tu, sebenarnya masa saya pergi macam mungkin dia nak buat koleksi kan. Tapi sebenarnya bendera tu dia panggil orang-orang kampung datang kat rumah dia, dia minta kita mengajar, terangkan mengenai bendera kita tu, apa simbolik dia, apa makna di sebalik merah, putih, biru, kuning, bintang apa semua tu. Tak ke amazing? Hanya berkongsi info, kita dapat semua, kita dapat menumpang dan dapat segala ilmu di tempat negara orang. Aku tak tahu pasal benda ni sebab something yang sebab kita ni orang kata nak menerima kita punya culture, nak terima orang, kita risau kan. Takut dia ni tergogol ke apa, rompak ke apa. Tapi tak sangka yang di negara luar masih ada juga yang boleh orang kata berlepas ada menerima orang luar. Tidak. Possibility tu ada. Kita walaupun travel mana-mana lah, tak kisah even negara kita, kampung kita, dekat pekan kita pun, kita kena ada sifat berhati-hati. Jangan berani sangat, jangan takut sangat.
Jadi bila kita nak pilih family ataupun rumah yang kita nak stay tu, kita mestilah baca reference, baca review, apa semua tu kan. Jadi itu untuk keselamatan kita juga. So daripada situ, sebelum kita pergi dekat lokasi tu, kita bagi tahu dekat family, okay, aku akan stay kat sini. Ni kalau apa-apa hal nanti aku update macam tu kan. Kalau misal kata kita sampai kat rumah orang tu, kita rasa tak selesa, kita belah lah. Sebab saya ada situasi tu, bila saya rasa tak selesa, bila kita punya insting kata tak okey, kita angkut beg, kita belah. Buatlah alasan apa-apa pun. Pernah berlaku sekali sebab dia tipu saya. Dia kata ada perempuan kat rumah dia, cousin dia. So saya percaya, tapi sebenarnya dia seorang-seorang. Tapi lepas tu kita boleh faham dia punya, kita boleh rasa dia punya tindakan, okey, orang kata apa, niat dia tak bagus. So kita rasa negara mana tu? masa tu dekat Austria, dekat Vienna. Austria, not Australia. Ya, Austria tahu. Tapi Austria. masa tu macam tu lah. Jadi macam dia punya baksuran punya, orang kata yang family dekat Mongolia punya, orang kata moto tu, aku tak mampu nak travel dunia, biar dunia datang kat aku tu, antara sumber inspirasi saya nak buka hostel sendiri dekat Malaysia ni lah. Itu salah satu lah yang orang kata lepas tu Ida berkecimpung dalam bisnes membuka Airbnb Backpackers hostel. Backpacker hostel. So selepas habis travel lah. Selepas habis travel. Sekarang hostel tu dah jual sebab saya dah berhijrah kan, dah pergi Europe. So dah jual semua, tak adalah. Tapi masih lagi macam teringat-ingat dunia hostel lah, macam best. Lepas tu lagi satu, dia sebenarnya kan, macam tadi saya kata 10,000. Bila 10,000, bila kita travel sebenarnya duit yang paling banyak kita spend adalah dekat penginapan. Macam contoh hotel 250 apa semua ringgit semua kan. Hotel sangat mahal, penginapan sangat mahal. Kita sebenarnya banyak habis duit dekat situ. Kalau nak travel dengan cara macam saya ni, tukar mindset. Kita tukar mindset, kita nak travel untuk apa? Misalnya kata kita travel untuk tengok lifestyle apa semua tu, okay, kita kena reduce kita punya expectation untuk spend duit kepada penginapan. Sebabnya penginapan tu kita hanya nak tak beg dan kita nak tidur. Itu saja. Sebab esok pagi-pagi kita dah bangun, dah pergi merayau apa semua kan. Lepas tu unless misalnya kata untuk keselesaan, untuk family dan betul-betul untuk bercuti, untuk release station ke apa ke, memang nak tidur dalam hotel yang sebermewah ke apa semua, terpulang duit. Misalnya kata bajet kita limited dan target cara travel kita lain, so kita kena tukar mindset kita. Keselesaan hotel tempat tidur tu bukanlah perkara utama. Betul lah tu. Orang travel kalau pergi melancong lain lah kan. Macam kau punya ni panggil bukan melancong, pergi mengembara. Betul lah, mengembara lah. Sebab sebenarnya aku tak suka, dah tukar aku. Sebenarnya saya tak suka melabel-labelkan kau ni pengembara ke, kau ni traveller ke, kau ni pelancong ke apa. Pada saya semua sama je, cuma cara kita beza-beza, minat pun berbeza. So kalau rasa ada duit, ada masa nak pergi je, spend je duit tu, spend je masa tu, keluar daripada kepompong dan keselesaan. Sebabnya bila kita keluar daripada kita punya keselesaan dan juga comfort zone tu, banyak benda kita belajar. Betul. Sebab daripada aku kenal Lida ni, orang kata aku tengok dia sebagai seorang wanita yang kuat, yang betul-betul orang kata semangat dia apa semua kan. Sebab tu bila dia kata dia start travel tu, aku dah cukup berani dia ni. Berani untuk dia backpacker solo. Ya, orang kata kita dah backpacking ni, aku biasa backpacking juga, tapi aku baru sampai China je lah. So bila aku travel seorang apa semua tu, aku rasa memang kita rasa macam mana kesusahan dia bila kita nak cari tempat tinggal, makan apa semua kan. So that's why bila aku tengok Ida travel sana sini, aku respect dia ni. Dia boleh buat semua ni, dah sampai naik Trans Siberia apa semua, sampai hujung Eropah apa semua kan. Aku cakap. So banggalah ada kawan macam ni kan. Dah sampai travel kata. Tak, sebab satu perkara dia ambil Asia sampai dia ambil satu jalan yang sangat dahsyat. Walaupun betul. kehidupan kan. Sebab tu bila gambar-gambar yang dia share tu, gambar orang kata memang
National Graphic punya gambar tu. Mana ada, biasa-biasa je, tak pandai sangat. Banyak lagi fotografer hebat. Tak tahu Dia orang kata, tapi cantik lah gambarnya. Orang kata kita tak pernah tengok tempat tu. So apa yang awak share tu lah satu gambar tempat yang kita tak pernah nampak. Yang kita ni macam aku, sebab kawan-kawan aku kurang ada yang travel. So bila kau share tu macam, weh, ini tempat yang cantik ini. Tu bila kau balik tempat tu macam, weh, best ni. Tadi itulah sebenarnya kadang-kadang kadang kita niat saya share kat media sosial tu bukannya nak tunjuk kata, oi aku dah sampai sini, aku ada duit ke apa. No, pada saya nak bagi jentik hati, inspirasi ke orang. Okay, kalau saya kerja kerajaan, duit tak banyak mana, boleh sampai tempat ni. Apa lagi korang-korang yang ada duit. Okay, kalau misal kata yang ada family, yang ada anak kecil macam Ian ke apa kan, kalau bukan sekarang mungkin satu hari nanti. Sebabnya never late, tidak pernah terlambat untuk buat sesuatu macam tu. Betul. Kan? Jadi kadang-kadang orang kata untunglah kau. Itu mungkin rezeki saya untuk saya travel time ni. Kita tak tahu rezeki orang-orang lain yang akan datang kan. Macam tu lah kan. Alright, nak tanya sikit. Tadi kata setahun kan. Memang setahun tu ambil masa untuk guna perjalanan Trans-Siberia tu? Trans-Siberia tu 2 bulan je sebenarnya. Yang lain-lain tu banyak lepak dekat Europe lah. Oh, maksudnya 2 bulan boleh complete road tu semua? Sebenarnya kalau nak complete Trans-Siberia tu, kalau tak berhenti 9 hari dah siap. Maksudnya duduk dalam kereta api je lah? Duduk dalam train, tak payah turun-turun lah macam tu. So buat Tapi apa perjalanan tu? 9 hari tu bila kau turun daripada China, kau fly daripada Malaysia ke China, betul? Malaysia ke China, turun di mana? Beijing. Lepas tu stay dekat Beijing. Ke Mongolia, Ulaanbaatar. Ulam Raja. Okey, lepas tu dari situ naik train, lalulah ke Moskva, Tarasa, Perm, Saint Petersburg, Moskow sampai UK. Tengah Google lah. Lepas sampai Saint Petersburg tu saya ambil bas pergi masuk ke Lithuania. Saint Petersburg ke Finland? No, Lithuania. Ada Lithuania. Okay. Ada negara kecil kat ujung tu, border dengan Rusia. Betul. Dia tengah cek Google tu. Train ni memang 9 hari kau cakap tu. Tapi 9 hari buat apa kan? Duduk dekat dalam kereta api je lah. Betul tak? Okay, journey yang paling panjang adalah daripada Irkutsk ke Yekaterinburg. Ambil masa 2 hari, almost 3 hari lah. So sebenarnya banyak benda dia buat. Yekaterinburg. Aku dah dengar macam ini kata bagi dia apa? Kau dah boleh sebut nama-nama ni Yekaterinburg ni adalah YEKATARINB yang di Yekaterinburg, betul? Sia-sia lah kahwin. Tu lah. Kau dah laju dah. Dengan orang Rusia tak kerti sebab. Kau suruh Ian sebut, dia pun Trans-Siberia pun dah tergelak lidah. Apa lagi ni kan? Aku tengok benda ni pun kau cakap apa benda lah bunyi dia ni. So maksudnya untuk kau sendiri pada cuti yang kau ambil tu, kau completekan 2 bulan je lah. 2 bulan Trans-Siberia. Yang lain-lain tu dekat Eastern Europe lah. Stay dekat Poland, Romania, Austria, Hungary apa semua tu lah. Tapi gunakan method yang sama, menetap ataupun tinggal dekat rumah orang lain lah. Yep. Maksudnya boleh jimat. Kita boleh buat lah bang. Boleh lah. Sebab tu lah saya kata, kalau korang nak pergi datang Europe next year ataupun this year, next year lah. This year tak payah. Sebab COVID kan. So kalau next year kalau dah okay, tak payahlah nak sewa hotel ke apa ke, datang stay kat rumah aku. Dah. Ada gambar tak? Share sekali. Gambar tu payah agak nak cari folder je tu. Dekat YouTube aku kan ada. Dekat YouTube. Kalau pada siapa yang nak tengok gambar-gambar Ida Yunus ni, cari Ida Yunus. Apa spelling dia? Aku takut salah dia keluar Ida Yunus ada bunga tu. IDAYUNUS.
Ada Z. Ada Z belakang dia kat situ ada gambar dia dan juga Instagram anda boleh tengok Ida Yunos dia ada Z dia ada Z kat Instagram tu. So dekat situ anda boleh tengok lah gambar-gambar Ida ni cantik-cantik yang mana dekat travel. Saya bagi sekarang tips juga. Ni tips daripada buku ke apa? Tips sendirilah sebabnya Transibida tu dah buat dekat 3 kali dah. Dalam hidup kau 3 kali dah? Wow. 2014, 2016 and last year buat lagi. So Dia buat macam umrah je bang. Berapa ringgit kos ni kau nak travel Trans Siberia daripada China sampai St. Petersburg ni? Berapa kau spend ni? Okay, untuk yang 2004, okay, dia macam ni, kita kena tengok juga currency 2014 currency. Roughly kau berapa? Aku nak bajet sekarang, aku nak travel lagi. Okay, kalau sekarang ini bajet dia saya boleh bagi 6,000 atau 7,000 lah. 7,000. Daripada China kau boleh tap sampai St. Petersburg, sampai hujung Moskow. Lepas tu fly balik Malaysia. Tu boleh fly balik Malaysia dengan duit tadi tu. Duit tadi tu masuk dengan fly ke China tak? Termasuk sekali complete all in. Complete tu duit tiket saja. Tak, all in termasuk penginapan, makan, minum, nak pergi trip ke apa ke. 6,000. 7,000 macam tu. Weh, boleh Yan besok kita travel? 10 bulan. Lepas 10 bulan kita travel. Kita guna aku ada balance kat kredit lagi. Boleh 6,000. So masuk kau boleh travel daripada tu sampai dekat St. Petersburg, Moskow. So kau jumpa suami kau dekat mana? Irkutsk. Kat mana bang? Dia dekat betul-betul kat tengah atas Mongolia. Ya, atas Mongolia, tak jauh daripada Mongolia. So di situ Ida berkenalan dengan seorang jejaka daripada negara Irkutsk yang dipanggil Alex Komang pula. Alex apa? Boleh lah sebab dia botak kan Alex Komang okey. Alex. So Alexi jumpa dengan Alexi Terra apa? Tara merah nama dia. So apa hang jumpa dengan dia ni suami hang ni dekat Irkutsk menggunakan masa hang tengah travel tu lah maksudnya. Wah. Kenal dia masa 2014. So kita orang start kenal, lepas tu lose contact 2 tahun, lepas tu 2016 tu jumpa balik dan lepas tu okay, sebenarnya kita orang sama suka 2014 tu. So apa yang hang nampak kat Alex ni yang hang rasa dia ni calon aku ni. Apa yang hang nampak kat dia? Sebab matang. Dia malu sampai tak nampak gambar dah bang. Hilang lah dia. Dia tu lelaki yang manly man yang macam mana nak cakap, macam Ian tak cukup lelaki lah macam tu. Kalau suruh Ian apa nama ni buat apa nama ni kumpul kayu api mesti tak boleh macam tu kan. Dia underestimate aku ya. So lagi satu lepas tu misalnya kata sebab dalam otak ni selalu sebab favourite movie saya adalah cerita zombie. So saya selalu fikir misalnya kata post apocalypse ataupun zombie attack kan. So saya boleh survive dengan Alex ni. Yakin kamu? Memang dengan Ian tak hidup lah kau. Betul kan? Dia lari dulu. Dia banyak ceceh di shop je lepas tu. Ada macam dia zombie dengar pun sakit kepala kan. Okey, tak boleh. Okey, so bila hang jumpa dengan suami hang Alex ni dekat Irkutsk, lepas tu dia ikut hang travel sekali ke? Tak, 2014 tu dia tolong saya sebab saya nak pergi ke Tasik Baikal, tapi Tasik Baikal masa tu tutup, hanya untuk rollercoaster je boleh pergi sana. So saya nak pergi juga Tasik Baikal tu, saya tak tahu kenapa saya nak pergi juga. So dia banyak tolong saya time tu lah. Dia tolong saya uruskan penginapan, transport, apa semua, contact and everything. So dia bagi saya pinjam basikal sebab basikal kau kedekut nak mengenai basikal kan, nampak? Yelah, hanya kerana basikal lah jatuh cinta. Tak faham betul macam ni.
Itulah cakap apa aku bila tengok Ida ni travel, aku suka sebab Ida pergi tempat sebuah kawasan yang tak pernah dipergi orang. Normally kalau kita tengok orang, dia pergi hotel mewah-mewah kan, duduk makan mewah, hotel, travel, shopping. Tapi dekat Ida dia pergi tempat yang orang kata pelusuk kampung apa kan, tempat-tempat yang orang tak pernah buat, tak pernah tengok tu. Aku panggil National Geographic tu cakap kan, National Geographic. So aku suka sebab cakap aku follow cakap ini best ni kalau ikut dia punya travel ni kan. Daripada dia start apa orang kata turun China, turun pergi Russia, habis Russia dia dah pusing apa semua kan, tempat Balkan, Tasik Tasik apa semua kan. So seronok tengok dia travel sampai ujung-ujung tempat yang orang tak pernah pergi kan. Kita normally kita tengok orang mewah-mewah, dah menyampah tengok kan. Bila tengok travel yang tempat-tempat pelusuk, itu yang rasa cakap, oi ni best ni kalau dapat backpacking ni kan. Kau Ian, kau apa rasa kalau kau tengok dia mula-mula travel tu seronok tak? Aku sebenarnya tak yakin langsung sebenarnya dia pergi benda-benda macam ni. Kan? Walaupun dia banyak menerbitkan rancangan-rancangan yang macam berkaitan dengan travel lah kan. Tapi so far bila aku tengok output dia, aku banyak cakap dengan dia, ni semua boleh buat duit ni. Dia time tu dia tak fikir lagi benda-benda tu semua buat duit. Dia macam nak enjoy je moment yang dia pergi tu lah. Waktu tu bila dia balik baru dia fikir, mungkin duit dia dah habis kot. Macam mana aku nak buat duit. Duit dah habis baru tahu balik kan. Lepas tu buka hostel. Tapi untuk seorang perempuan, sebab aku persepsi aku lain. Aku tengok seorang perempuan yang sendiri nak survive bukan senang. So bila aku tengok dia berjaya buat benda tu, dia satu kick off untuk orang lain buat juga. Dan hari ni aku baru tahu 6,000 tu jauh boleh pergi. Aku rasa kalau kau bagi aku 6,000, aku pergi Phuket hari tu pun habis kat situ je. Betul, hari tu yang kata nak bawa 1,000. So untuk apa 4 hari ya Yan? Tu cakap banyaknya 1,000 tu. Tapi tak apalah, at least dia boleh enjoy lah. Spend je, reward diri sendiri, tak kisahlah kan. Sebabnya bajet Apa 6,000 habis tu? Ya Allah. 1,000 pun tak cukup tau tak? Pimpong pun tak sampai 6,000. Ayo. Tak, 6,000 tu dah, bila kau bawa sana 6,000, kau pakai duit tu 6,000 kau selit-selit kat kasut ke ataupun memang dalam account bank kau just keluar-keluar? Macam mana kau guna 6,000? Soalan yang sangat bagus Baman. Kita mesti ada backup. So masa saya nak travel tu saya tak suka pakai credit card. Saya tak ada credit card. So semua duit saya pecahkan kepada 4 tempat sebenarnya. 2 dalam bank yang berlainan dengan amount yang sama. Lepas tu bank lokal. Kita carilah bank mana transaction untuk keluar tu lagi murah. Lepas tu cash tu kita kena split juga, satu cash dekat dalam poket, dekat backup. Saya banyak letak saya punya backup adalah kan PCKT on tu kan. PCKT on. Kotak PCKT on tu boleh buang PCKT on tu, masukkan selit kotak. Sebabnya jarang orang nak check kotak ubat kita. Pencuri dia tak cari dalam, pencuri dia jarang nak tengok apa yang dalam kotak ubat. Betul tak? Dia selalu mesti target stokin dalam baju, benda-benda tipikal kan. So hari ni kau dah buka satu rahsia lah. Nanti dia akan check ubat tu. Tak apa, sebabnya aku jarang travel dekat dengan orang Malaysia dekat ni kan. Yalah. Tahu PCT account tu macam mana kan? Muat dia nak Google PCT account tu. So that means kau pecahkan bila duit yang lain masuk dalam akaun, bila sampai satu orang kata daerah atau negara, kau keluarkan lalu ATM. Kalau perlu. Tapi kalau ada yang boleh guna debit, kita bayarlah guna debit card apa semua kan. Lepas tu sekarang ni yang paling mudah adalah guna BitPay. At least kita dapat point apa semua kan. Lepas tu lagi satu cara adalah saya bagi lebih kurang RM3,000, suruh kawan kita yang kita sangat percaya pegang duit tu. Sebab RM3,000 tu adalah duit emergency. Duit tu lah duit kita mampu beli tiket flight, misal kata emergency nak kena balik ataupun jadi sesuatu ke apa ke,
kita bagi kawan kita yang terbaik pegang, yang kita percaya. Yang tinggal lah, bukan kawan kau bawa sekali. Kau yang tinggal kat Tak. Malaysia tu lah. Ya. Kita bagilah maksud macam saya memang ada seorang yang saya memang percaya gila-gila, dia pegang duit saya RM3,000. So kalau misal kata saya dah sampai Malaysia, dia akan return back lah RM3,000 tu. Okay, faham. Tapi one thing saya nak cakap dari segi seorang wanita lah, perspektif sebagai seorang penggemar wanita solo kan. Saya nak sangat masyarakat kita buang mentaliti mengatakan wanita yang travel seorang-seorang pergi negara luar yang lama-lama ni adalah wanita yang tidak baik, yang jual diri ke, yang Betul, tak tahu jaga kehormatan diri, nama Malaysia apa semua tu. Kena tukar mindset tu. Sebenarnya bila kita travel dekat luar, kita lagi berhati-hati dengan keadaan sekeliling, kita lagi menjaga nama kita. Bukan saja kita jaga nama kita saja, sebab kita ni adalah duta kecil negara kita. Kita buat apa-apa, orang tak akan cakap, oh Ida, orang akan cakap, oh where she from, Malaysia. Betul. So kadang-kadang mentality kata, oh dia nanti tu travel buat jahat lah. No, tak ada orang buat macam tu. Ingat, kita ni murah sangat kan. Pada saya, macam mana seorang lelaki menjaga diri dia di luar negara, macam tu juga seorang perempuan menjaga diri dia dan maruah dia di luar negara kan. Tak semestinya dia jahat. Kita dah ada perbezaan kesusahan bila kau travel tu melepasi sebagai sempadan sebagai daripada seorang wanita dengan seorang lelaki, ada berbeza tak? Macam lelaki senang je nak lepas ni, macam perempuan ni banyak soal sikit. Macam you are from where, you are saya rasa cabarannya lagi banyak dekat lelaki dari perempuan. Sebab lelaki ni orang dia orang selalu dilabelkan sebagai nak kerja, nak petik buah, nak cara. Memang tu orang ke pandang pergi sana orang ingat nak buat kerja. Terutama kalau macam kalau kita nampak awak tu macam terlampau busuk, macam tu lah. Nampak senang kata kau ni miskin, dia kata. Tak ada duit, kau nak cari duit. Jadi kau nak bekerja macam tu lah. So nampak macam parti ya. Betul lah. Tak ada lah, kita bagi busuk lah macam Abang cakap tu lah macam tu kan. Sebabnya lagi satu, saya pun pernah kena tahan dekat Korea dekat sebab dia fikir saya nak pergi kerja petik buah kot dekat Korea tu kan. Tak tahu lah, padahal pakai Korea memang apa pun orang kata apa jantina pun dia akan soal, sebab Korea dah memang popular kat situ kan. Parti dia terlalu banyak kan. Itulah, kadang rasa nak marah jugalah dengan orang-orang kita yang pergi kerja secara illegal kan. Dia menyusahkan orang lain yang nak travel secara baik tau. Lepas tu macam contoh dekat Australia, banyak menyusahkan orang-orang yang memang betul nak pergi travel. Banyak yang tak lepas, banyak yang tersangkut dekat airport, banyak yang dah sampai dekat Australia, kat airport Australia kena patah balik apa semua tu. Kesian tau. So untuk Bamban, untuk aku apa? Untuk Bamban, untuk Ian, satu hari nanti bawa lah anak-anak pergi travel, ada kesempatan. Macam sekarang ni border dah buka dalam Malaysia pun okey. Untuk penerimaan setiap border ni, sempadan ni menerima Malaysia, orang kita dia tengok dia pasport okey daripada Malaysia, ada masalah tak? Ada macam Malaysia welcome ke macam banyak soal. Macam mana okey, yang kelakarnya mengenai Malaysia ni adalah pasport kita sangat powerful, top 10 powerful country passport in Malaysia, in the world. So banyak negara kita tak perlukan visa bila kita masuk kan. Jadi antara salah satunya adalah bila saya cross Rusia masuk ke Europe, ke negara Europe, Lithuania, saya selalu disoal siasat yang kita kena duduk kat tepi 30 minit, kena tunggu pegawai atasan dia yang boleh cakap bahasa Inggeris untuk datang dan check dan double check dan triple check, call sana sini untuk confirmkan kata kita ni tak perlukan visa untuk masuk ke negara dekat dalam Eropah tu. Jadi banyak negara yang kecil-kecil yang tak kenal Malaysia ni macam pelik. Malaysia ni
negara apa, dekat mana, ceruk mana, kenapa negara dia tak perlu visa untuk masuk ke sini. So banyak soal dia. So sekarang ni pula tambah-tambah saya dah buat van life. So Apa tu? bila van life, Oh, van life. Sorry. saya menggunakan van. Itu pun jadi masalah lah bila kita nak cross negara-negara ni. Dia macam Malaysia, okay, you need apa nama ni, visa to enter here, bla bla bla. Kita kena explain lah, no, I don't need apa semua-semua tu. Terpaksa buka internet, explain, dia tak percaya kat kita. Okay, nak check lah macam tu kan. So negara kita ni yang istimewanya adalah negara yang kecil tapi passport power, dan negara yang besar-besar yang maju-maju ni tak percaya. Kata kita mempunyai akses yang sangat besar macam tu. Kalau misal kata kalau pronounce Malaysia bagus tu, entahlah. Biasa je. Tak ada sangat lah istimewa tu. Benda tu dia lah, fakta-fakta tu masuk kau dah tahu dah. Ni memang tak ada visa, kena check dia semua. So kau boleh berlawan lah. Tak payah, aku tahu tak ada. Kau dah bersedia. Sebab tu lah kita kena triple check, double check. Sebabnya pasal visa ni, dia boleh bertukar bila-bila masa saja. Misal kata negara kita ada konflik dengan Pakistan. Okay, misal kata negara kita, okay, nak masuk Rusia kena ada visa kan. Visa dia sangat mahal sekarang. Misal kata tiba-tiba lah negara kita ada hubungan sangat baik dengan Rusia. Dia kata okay, tak payah ada visa untuk Malaysia masuk start bulan depan. So tak payah visa. Tiba-tiba kita ada konflik, bergaduh ke apa ke semua, kena visa. Macam tu lah. Kira macam semua benda ni kalau katakan berlaku pada waktu tempoh perjalanan pengembaraan tu, kan, apa yang kau dah prepare untuk diri kau? Contoh, kau mungkin tak dapat update semua cerita Malaysia dengan negara tu. Kalau terjadi, apa yang kau boleh lakukan? Kalau terjadi sesuatu dekat negara luar lah. Dan dia melibatkan negara kau tak ngam lah. Contoh tadi kau cerita kan, dia tak ngam dengan negara apa? Dengan negara yang kau pergi tu. Apa yang kau boleh buat? Satu, confirm setiap negara kita mesti ada konsulat ataupun embassy kan. So apa-apa hal kita kena rujuk dengan embassy kita lah. Macam baru-baru ni masa yang kes COVID tu kan, COVID-19, tiba-tiba masa saya tengah travel atas van, lepas tu tiba-tiba satu negara dekat Eropah tu dia tutup border dia. Jadi saya terpaksa cross sampailah saya ke Poland. Dan saya hanya ada lebih kurang 2 minggu saja yang boleh stay dekat Poland. Jadi sebab saya sepatutnya apply visa tapi tak sempat. Jadi bila nak pergi ke immigration dekat Poland tu untuk apply visa, office dah tutup, dah shut down, tutup. Urusan hanya melalui email. Jadi problem untuk saya, tak ada solution lain. So terpaksa tanya dengan Embassy Malaysia dekat Poland, apa solusi yang terbaik untuk saya, apa semua tu. Dia advisekan untuk saya balik Malaysia. Masalah problemnya adalah airport dan semua transport awam, public transport dekat Poland semua dah shut down. Tak boleh keluar langsung daripada negara dia. So jadi masalah lah kan. Saya terpaksa beli tiket flight dekat Jerman. Hanya Jerman sahaja yang masih buka border dan fly out ke negara luar. Macam tu. So saya terpaksa cross border Poland dengan Jerman jalan kaki untuk masuk ke Jerman. Itulah drama sedih jalan kaki tu. Drama sedih jalan kaki tu. Lepas tu dah lah bila kita minta tanya solution daripada pihak embassy pun sebenarnya masa tu agak macam diorang pun kita faham lah kan sebab pandemik tu tiba-tiba terjadi kan. So diorang pun tak tahu tindakan apa yang terbaik untuk kita buat semua kan. So saya terus berkomunikasi, inform, kata saya dah selamat cross border apa semua. So daripada apa-apa hal pun kita kena inform kita punya inilah embassy. So kalau embassy tu dia dapat personal number ke ataupun kita kena through email je sepanjang masa? Embassy okay. Kebanyakan traveller apa yang diorang buat adalah kalau misalnya kata diorang stay satu negara lama kan, diorang akan email immediately kepada
embassy bagi detail kata diorang sekarang pada negara ni dan apa planning diorang apa semua. Sebab macam saya jarang buat, maklumlah konon bajet berani kan. Tapi bila kita cukup berani juga, itulah bila tengok apa bila kau dah stop van life tu, tiba-tiba kau kena balik, kau berjalan kaki nak ke airport, cari tiket flight, pergi ke airport yang sunyi sepi, berpisah pula dengan suami, menyeberangi jambatan macam drama Korea tu. Tak, jap. Kan? Macam mana Baman tahu? Kau nampak aku followers tak? So sedih meleleh mata tengok kan. Di jalan seorang pegang phone menyeberangi jambatan. Macam crash landing on you dah kan. Alex Komang dari jauh lah kan, tengok dia, aduh cakap kan. Mana Dia kita pun boleh macam tengok watak video-video macam ni watak ada. bangak, macam bengong kan, tak tahu nak buat apa kan. Jalan kaki. Kita pun lost. Betul macam sekarang ni Nampak lost aku tengok. Dia macam lost. Dia tak tahu macam aku ni nak tinggalkan lelaki ke nak apply balik ke, dia macam tak tahu nak buat apa. Tu macam weh. Ya Leon. Ada tak gambar-gambar tu ke video tu yang boleh tengok? Kat mana? Ada dekat YouTube. Kat YouTube. So pada korang nak tengok drama-drama mana kau boleh tengok YouTube. Walaupun dia tak adalah orang kata buat tu, tapi dapat terasa lah sebagai seorang traveller yang biasa van life hidup kan. So aku boleh anggapkan macam Crash Landing on You juga Aku nak tahu juga bila dia balik tu, pak balik Malaysia, dia buka bisnes backpackers hostel kan. Banyak duit tu cakap Ida ni kan, buka backpackers hotel. Untuk berapa bilik tu? Masa tu 3 bilik 14 katil. Wow. Kau nampak ni kan? Itulah sebab apa nama ni, majoriti pun kami buat sendiri, cat sendiri, cari barang sendiri apa semua kan, jadi kos tak tinggi sangat lah. Sebabnya sekarang ni saya tengah ambil cuti 3 tahun. Kita tahu. Aku confused lah dengan dia punya jalan cerita ni. Banyak cerita tahun kau. Kau kerja cuti je kan? Dah lah cuti pergi luar negara. Patah balik ada duit lagi. Orang biasa kalau dah keluar negara, patah balik tak ada duit. Kau jual lah boda kan, lomang ke, rendang ke apa kan. Dia ada duit je. Aku tengok bab dia bila dia beli van tu. Baman, van dekat sana second hand sangat murah tau. Tak harga Yahudi macam kat Malaysia tau. Berapa harga yang murahnya tu? Daripada bad duit tu aku dah macam, woi, dia keluar daripada bad duit dia. Selama kata je relax cash macam tu kan. Sebabnya bila kita keluarkan duit tu bukannya dalam currency kita, bukannya duit kita yang biasa kita tengok kita tak rasa apa-apa, rasa macam duit Sadina je bagi. Nah, duit kau. Cerita pasal murah kan. Sebab kau dah pergi banyak negara kan. Ramai yang cakap dekat luar negara ni kita jangan convert duit tu dengan duit Malaysia. Betul. Je kan. So kau dekat sana memang kau gunakan cara yang sama, memang tak convert langsung lah. Tak berkira langsung. Tak ada. So yang kau kata tadi van tu murah tu memang ikut negara tu murah lah. Okay, dia sebenarnya macam ni. Sebabnya sekarang kita orang beli van tu dekat Poland. Poland currency dia sama je dengan Malaysia nilai dia. Beza 7 kupang sahaja. So misal kata van tu 10,000, so kita estimate dia harga dia 10,000 Malaysia lah. So tak mahal pun. Macam tu. Jadi berapa harga dia? Itu soalannya. Harga dia lebih kurang lah. Tak nampak. Walaupun dia lebih kurang, daripada dia keluar dia bad duit tu, aku tak tahan tu. Dia tak ada sign check, tak ada apa, transfer online tak ada tau, keluar cash tau. Tak, sekarang ni masalah dia. Satu benda dia cerita korang. duit Malaysia dengan Poland tu beza 70 sen je. Kan? Engkau agak-agak kat Malaysia kan, 10,000 yang dia cerita tadi tu nak letak dalam wallet. Itulah pasal. Aku dah cakap kalau kau tak, walau macam mana pun bukan 7 kupang, 10,000 pun dalam wallet tu dia keluar. Satu-satu zini sap. Bukan wallet lah, kau tak pensel je bang. Oh lagi. Itulah aku dah.
Aku tengok dia cakap, weh ni dahsyat ni. Duit laki bini ni memang keluar bayar macam tu. Dia cakap kan. Okay, Lepas tu okay. buat renovate lagi kan. Beli jamban, beli tu, beli ni. Woi, aku cakap tau. Cantik. Okay, sekarang ni kita... Itu beli online bang, murah je. Sebab kita orang pun tak 100% lagi complete dia punya renovation kat dalam tu kan. So kita orang dah start bawa pergi pusing-pusing sebabnya kalau nak ikutkan apa internet kata, orang kata apa semua tu tak tahulah, mesti lagi cost dia lagi tinggi. So kita travel, kita experience apa yang kita perlu kita tambah, tak perlu kita tak payah buat macam tu lah. Semenjak kau dah memiliki van tu, dah berapa kilo dah jalan? Banyak juga. Tak ingat dah. Tapi 5 negara juga kita dah rentas. 5 negara tu ibarat kau dalam Malaysia tu, kalau kata kau Malaysia tu dah kata Johor sampai Baling tu, lebih ke? Lebih sangat. So, bayangkan. Semasa kau berada kat sana dan 5 buah negara yang kau rentas tu, memang itu je yang kau buat? Atau kau ada buat kerja juga kat sana? Okay. Dia itu je buat masa tu. Memang travel. So, bila kita duduk dalam van, kita dah jimat banyak. Kita tak payah bayar penginapan dah. Mandi makan kat mana mandi? Apa kita orang masak dalam van tu. Mandi? Mandi kita ada macam toilet macam tu kan. So, kau nak travel, kau jangan cakap pasal mandi ke apa semua. Tak. Dia kena berkorban banyak duit. Sebab orang Malaysia kan dengan mentaliti Malaysia lagi. Setiap masa nak mandi. Kalau kau jenis pembersih, kau jenis orang bukan pembersih lah. Maksudnya pembersih tu pembersih lah. Maksud kalau kau macam terlampau particular, aku kena mandi hari ni, bubu kolak-kolak kan. Tapi kalau traveller dia kadang macam dia selang 2 hari dia mandi, 2 hari tak mandi. Itu yang kata perkataan busuk tu keluar tu. Satu tips kan, kalau travel negara yang bermusim ni, kalau musim sejuk jangan mandi tiap hari. Sebabnya kulit kita akan kering sebab dia hilang moisturizer. Bila kulit kita kering, hilang moisturizer, bila air tak ada kan, dia akan jadi bersisik-sisik dan kita akan gatal. Kulit kering kan, kita gatal-gatal garu-garu kan. So lagilah kita nak spend duit banyak apa semua. So tu yang sebabnya tukar jadi ikan geli kan. Dah bersisik. Ulas sawah bang, tukar kulit. Ulas sawah. So selalunya kita ambil wet wipes, kita lap apa semua macam tu lah. Sebab nak maintain moisturizer. Bila sejuk tu, bila negara-negara sejuk tu kurangkan mandi lah maksudnya. Sebab alah, ketiak pun tak kepam. Ketiak pun tak berkepam bang. Tak. Nak jadi peluh pun dah keras peluh tu. Alright, soalan aku. Untuk orang yang belum pernah pergi keluar negara, dia ada satu anggapan yang macam, sebab Malaysia kan panas kan. So dia nak pergi travel ni tempat-tempat yang sejuk je. Untuk kau yang dah biasa pula, adakah kau still lagi mentality tempat sejuk lagi best ke beza dengan tempat panas? Kau ada macam mana pemikiran kau? Dia best tu subjektif sebab bergantung kepada minat seseorang kan. Macam mana contohlah salji tu kan, sejuk tu kan. Main salji tu seronok dia 10 minit je. Lepas tu rasa macam aku nak panas. Sebab musim sejuk tu sangat menyusahkan. Kita ni biasa tipikal keluar rumah pakai selipar, sarung, belah lah kan. Ini lagilah nak bersiap apa semua. Contohlah cerita pasal kampung Alex. Tandas kat kampung Alex, kat rumah dia dekat luar. Bayangkan nak pergi buat bisnes nombor 1 dengan nombor 2 tu, kau kena bersiap daripada atas sampai ke bawah. Pakai baju semua kan. Padahal kat sini bukan towel dia boleh kan. Silap-silap pakai underwear je pun boleh lari bang kalau tak sempat dah. Betul. So dia ada pro and cons je. One thing, sebab negara kita panas. So entahlah, tak tahu nak kata. Sebabnya pada saya travel bukannya sebab sejuk atau panas, tapi sebab nak tengok nature itself, kebesaran Allah
mencipta suatu benda tu. Bukannya sebab aku nak OOTD, tukar-tukar jaket, tukar-tukar itu ini. Betul. Tak ada. Kalau tengok Instagram saya pun balik-balik baju tu je, Jaket oren. snow cap tu je. Betul. So Betul itulah sebab sebab itu memang dapat individu. tu sebab tu kata individu tu bergantunglah macam tu kan. Macam Ian, kau paling sejuk negara mana kau dah pergi? Aku bukan negara. Ha. Baru sampai Genting Highland. Apa dia? Baru sampai Genting Highland. Itu paling sejuk. Dia macam ni lah, kau masuk kat Genting Highland, kau pergi dekat tempat ais tu kan. Bagi kau tengok berapa lama kau boleh tahan. Kalau kau tahan kat situ, kau terror lah. Kau boleh pergi tempat lain lah. Oh ya. Macam tu lah. Pergi ICT lah, ICT. ICT masuk dalam peti ais dia, kau tengok pula. Dia kadang sejuk, terlampau sejuk, dia menyakitkan tau. Betul. Sebab sejuk ni macam banyaklah negatif dia daripada positif dia, macam tu lah. Betul. Tu kadang one thing travel ni mengajar kita menghargai negara kita dan dari mana kita datang, dan juga kita punya lifestyle. Seriously, lepas travel saya gila-gila punya sayang Malaysia. Lantaklah hal politik lah, tapi Malaysia itself, negara itu buat kita rasa lagi patriotik, lagi sayang, lagi appreciate. Contoh masa saya dekat Mongolia, saya dekat Romania kan, bayangkan duduk dengan lokal tempatan, air tu kita nak basuh tangan ke, kita nak gosok gigi ke apa kan, kena bajet. Dia sebab dia tak ada sistem piping ke apa, air tu bila dah habis kita orang terpaksa tolak tong yang sangat besar dengan roda 3 tu pergi atas bukit, pergi ambil air dekat tank air tu, lepas tu buat turun balik. So kita rasa appreciate. So benda-benda macam tu lah. Jadi dekat sini bila kita buka pipe, air keluar, kita rasa wah, bersyukurnya aku duduk kat Malaysia. Aku tak payah susah payah pasal ni. Sebab tu kadang-kadang kita selalu take for granted dengan apa nikmat yang kita ada dekat Malaysia ni kan. Macam kita buang, kita berak, kita boleh flush, tahi tu pergi. Dekat Mongolia tak bro. Hanya tandas papan tak berpintu dengan lubang saja, lepas tu dia tak papan 2. Kau masuk, kau bau lah tahi yang bertimbun yang orang lain yang guna tu. So kat sini kita memang kena appreciate everything lah, macam tu kan. Itu bau tu traveller kan. Rasanya sakit. Betul. Susah payahnya travel. Bukan masuk hotel mewah tu apa, bar flush. Itu kan traveller. Macam dekat China, masa kita orang stay apartment dengan lokal kat situ, kita tengok dia punya meter elektrik tu kan, dia based on top up. So kalau dia dah guna certain amount, lepas tu dah habis top up tu kan, tiba-tiba off je. Nasib kalau ada duit payah. Macam tu kan, pergi top up, beli kita runcit. Cerita-cerita macam ni memang aku rasa kalau aku tak dengar malam ni, aku memang tak tahu langsung. Kan? Sebab apa, mana nak tahu cerita-cerita macam ni weh. Sebab apa, bila cakap pasal sejuk tu, aku pengalaman bawa family pergi Hong Kong. So bila aku pergi Hong Kong udara sejuk. So bila orang rumah aku pergi Hong Kong apa semua, dia menggigil gila tu. Dia tak biasa sejuk dia. Padahal angin je. Memang kita macam pergi Genting. Macam pergi Genting. Kau dah pakai baju sejuk apa semua, dia dah sejuk tak tahan. Dia kata, tak boleh nak berjalan apa semua kan. So kau dah potong lah macam tu kan. Kita nak travel nak potong lah apa semua kan. So aku cakap, ini belum kau masuk salji lagi kau cakap kan. Korea ke, pergi tempat ni memang keras tak berjalan kat situ kau cakap kan. Sebab tu bau tempat berangin macam tu dia dah tak tahan. Sebab tu aku cakap kita kena test dulu diri kita, boleh sampai mana kita punya tahan kesejukan. Kalau hang tahan, okey, hang boleh pergi jauh lagi lah. Tu soalan aku tadi tu. Macam apa yang saya buat juga kalau nak pergi travel dekat Malaysia sejuk ni, kita beli je yang contoh baju sejuk yang bandar-bandar ke, ataupun baju sejuk dekat online yang harga RM30-40 apa semua tu, kita beli just sekadar untuk sampai ke tempat sejuk tu. Bila dekat sana nanti baru kita beli yang proper, tengok lokal pakai macam mana apa semua, baru kita belajar, kita beli yang proper, tahan sejuk ke tidak ke apa, sebab dia material dia lain-lain.
Kalau kita silap beli kat sini rugi duit tau. Beli dah spend 300, 400. Tapi sebenarnya bila kita sampai kat tempat sejuk tu, baju yang kita beli tu adalah yang salah. So, dekat sana at least kita boleh dapat advice daripada lokal, daripada jurujual kan. Okay, ini untuk suhu macam mana. Lepas tu of course lah kita boleh lagi jimat duit. Sebabnya kat sana bila dah musim winter, baju-baju yang majoriti yang diorang jual dah harga less, dah discount apa semua. Jadi lagi jimat. Lepas tu baju yang kita beli online Lazada tu pula nak bagi balik ke, nak bawa balik ke, ataupun kita nak donate je kat sana. Tu cara dia. Sebab kalau ikut kan, Rusia ni adalah sebuah negara yang orang kata betul-betul hang punya sejuk tu gila betulnya. Itu yang sebab dia dekat dengan Arctic Ocean kan. So bila dia terlampau, orang kata dah betul-betul dekat dengan North Pole lah orang kata. So sejuk itulah orang kata kalau hang lepas Rusia ni hantera hang sejuk. Setakat lain tu hang pergi Korea ke apa yang bawah-bawah tu tak tahan lah yang main salji. Sejuk yang paling sejuk yang pernah saya experience adalah negatif 30 ke 35 macam tu lah. Berapa helai baju orang dalam tu? Tak tahulah, rasanya lebih daripada 6 layer lah. Sebab saya tak tahan sejuk. Saya tak tahan sejuk, serius. So tips hang macam mana hang nak tahan sejuk kat negara orang macam tu, yang negara yang paling sejuk kali tu? Kalau macam contoh lah, kalau stokin tak payahlah beli thermal apa semua tu. Stokin yang paling power adalah stokin bulu unta. Mana cari? Mana nak dapat bulu unta? Dekat Mongolia ada jual. Hari tu saya ada jual RM20 je saya jual. Murah kan. So itu adalah stokin yang paling power sekali. Kalau pakai dekat Malaysia ni memang terbakar lah kaki. Dia jadi hangat nak mati. Sebab memang betul-betul dia absorb abar kan. Lepas tu kita benda wajib lonjon, layer. So nak pergi tempat sejuk ni layer lah yang paling penting. Tahu lonjon apa tak Ian? Tak, roti john tahu lah. Itu aku mahu nak cakap kau. Apa dia tu? Lonjon ni baju dengan seluar sekali. Baju kan. Tapi one thing yang paling bermakna dan yang super sekali adalah pergi Chernobyl lah last year. Itu paling best. Aku paling tahu tak Chernobyl apa? Tu aku nak tanya tu kat mana. Chernobyl ni satu kisah dulu di mana meletusnya nuklear. Kebocoran nuklear tu kan? Kebocoran nuklear punya tu sebuah negeri, orang panggil negeri negara Ukraine kat Pripyat. Negara Ukraine. Dia tempat memproses nuklear bocor. So satu kawasan tu semua kena dikuarantin kan. Jadi macam tempat tertinggal gila, zombie gila lah. Boleh masuk lah tempat tu. Tempat tu sebenarnya tak boleh masuk. Dia dah digazetkan sebagai zon larangan tau. So under military. So kita orang pergi secara illegal. Jangan tiru aksi saya. Dengan. So memang tak boleh dibenarkan masuk pun langsung kawasan tu lah sebenarnya. Dia sebenarnya boleh masuk untuk day trip saja. Dia kena ada permit menggunakan agensi pelancongan lah dekat Ukraine tu. Tapi kita orang masuk melalui ni. Kalau masuk yang day trip tu, harga dia sama yang saya masuk. Yang selama 4 hari 3 malam tu. So, day trip dia masuk pukul 7, sebelum pukul 6 dah kena keluar. Macam kita orang dapat bermalam, dapat explore lagi tempat tu waktu malam. Dapat, tapi hardcore lah sebab kena trekking apa semua berkilometer sehari kan. Dekat 20 pakai tu tak? Mask pun pakai tak? Dah selamat lah tempat tu. Nak detect yang tu radiation tu apa semua. Radiation. Guide ada bawa lah dia punya alat tu kan. So itu yang paling makna takut, memang takut. Tambah-tambah tapi bermakna lah macam one thing kita jumpa banyak haiwan liar kat dalam tu. So kita boleh tengok kan betapa kalau nature tu kalau kita tak diganggu oleh manusia, betapa cantiknya dia membesar dan juga ni lah berkembang macam tu lah. Orang panggil sebagai bandar hantu. Orang kata bandar hantu yang ditinggalkan dalam kalam sekelip mata, sunyi sepi dulu suatu ketika tempat penduduk yang ramai. Tiba-tiba Chernobyl dilanda kebocoran nuklear.
So hang dah masuk kawasan tu, hui, aku kalau memang suka tengok dapat kawasan tempat-tempat ni. Yan, boleh tengok ni. Ada series dia dalam HBO, Ha? Chernobyl. Oh. So nak Nasib tanya baik sikit. tajuk Godzilla. Sekarang ni kalau ikutkan Ida akan terus kalau lah lepas daripada pandemik ni, Ida akan balik ke Eckerts lah. Tak, saya akan balik ke Poland. Oh, ke Poland. So kat Poland bersama dengan suami, dengan Alex akan duduk sana lah, stay sana lah. Akan meneruskan travel ataupun cari duit kerja kat sana ke ataupun macam mana? Bergantung kepada keadaan. Sebabnya kita pun tak berani nak ambil risiko lagi sebab COVID ni kan. Mungkin untuk Alex dia kerja dulu, untuk saya jadi personal shopper ke apa ke, tak tahu kan. Nampak? Hebat Ida Yunus ni. Mana negara tak pergi lagi? Banyak sangat tak pergi lagi sebabnya US tak? US belum, belah-belah Amerika belum. Amerika belum. Afrika belum. Afrika belum. So maksudnya kau dah menguasai bahagian Asia habis. Europe. Benua Eropah habis. Itulah setakat ni. Banyak lagi, ada 7 benua kan. So banyak benua tak habis lagi. So tak apa, sebab tu cakap benda-benda macam ni lah kita nak belajar, sebab daripada orang kata, kalau kau gelarkan diri kau sebagai seorang slow traveller, kita mengikut bajet. Kita kalau kata high traveller, kita nak belajar memanglah petik duit jalan terbang aja kan, tapi slow traveller ni lah memang lalu train slow kan. Sebabnya saya suka kenal culture, lifestyle orang dan juga cara hidup. Contohnya kan, dulu masa kita kecil-kecil ataupun masa kita kerja, waktu kita tak pernah travel, kita selalu dengar orang cakap, oh kalau dekat Europe pendidikan free, itu free, ini free. Tapi di sebalik free-free itu apakah impact kepada orang lokal yang untuk dapat free tu, contoh kan. Contohnya umur pencen mungkin 66 tahun. So dia rolling duit pencen tu untuk pendidikan ke apa ke kan. Kita tak tahu. So ada kelebihan kekurangan. Ya, bila kita stay dengan lokal, kita sembang dengan lokal, tahu gaya hidup diorang macam mana, kesusahan diorang macam mana, apa semua, dan tahu mengenai teks diorang, mak nenek apa semua tu, kita akan appreciate lagi negara kita macam wah, tak adalah dahsyat sangat kan. Macam contoh dekat Poland sekarang ni half daripada gaji je untuk teks. Sedangkan kan kat sini kita ni masih lagi ada sistem tolak tanggungan ni, tolak tanggungan ke apa ke mak nenek apa semua kan. So itulah kadang-kadang kita kena tahu kenapa sesuatu negara tu terjadi dapat benefit tu kan. Macam contoh dari segi kesihatan kan, kita tak tahu rakyat dia kena bayar, kena ada insurans apa. Bagai kita ni tak ada duit, kau pergi je hospital kerajaan bayar RM1 settle. Betul. So yang tengah tengok ni, jangan nak sembang pasal negara orang lain selagi korang tak pergi, tak kenal culture diorang dan hargailah Malaysia sendiri. So kalau ada lagi satu, siapa yang pernah jumpa Ida acah-acah nak borak pasal negara lain, jangan. Mungkin kau dah kena libas kan. Orang kata buang air besar, flush, jangan. Benda dah cepat, yang tidak mungkin kau dapat fikirkan untuk hidup, untuk berada di negara orang adalah secara yang berbeza. Itu yang kita nak orang kata share pada malam ni, daripada pandangan Ida Yunus sebagai traveller untuk sebuah negara, bukanlah traveller hotel ke hotel, orang kata dengan secara mewah, tak. Untuk melihat culture, untuk melihat bagaimana kehidupan diorang secara susah, yang di sebalik kehidupan mewah tu, itu yang kita nak tahu. So terima kasih Ida malam ni share dengan kita orang sedikit traveller Ida, walaupun kata kalau nak cerita betul-betul memang panjang lebar sampai orang kata 2-3 jam pun tak habis kan. Betul. Okey, terima kasih semua yang menonton hari ini. Mungkin ada yang menonton skip, tak ada hal lah kan. Yang penting korang semua dapat info-info yang baik, macam mana jadi seorang solo traveller, ataupun mungkin tak pernah dengar
info-info yang pelik-pelik. Jadi hari ni korang dapatlah dengar semua ni, kan? Okay, jadi kepada yang tak lagi subscribe, kena subscribe sekarang juga. Sebab apa, bila subscribe nanti korang boleh tengok konten-konten yang lain juga. Dan juga kalau korang subscribe, kan, kita ada sediakan lah, ya, nanti akan datang hadiah-hadiah yang menarik. Kita nak try buat ni lah, Baman. 100 Buat apa tu? kita try 100 dulu. 100 subscriber. Orang yang ke 100 100 subscriber. tu. Orang yang ke 100 tu kita nak bagi hadiah. 100 subscribers akan dapat token bulu unta. Ada lagi ke? Ada. Oh, ada lagi. Okay, dapat postcard daripada overseas. Postcard dari overseas. Tak apa, token bulu unta tu aku beli, aku bayar nanti aku bagi siapa betul 100 subscriber tu aku bagi token bulu unta. Terbaik. Itu okay, itu janji ya. Itu janji. Itu janji Okay, 100 subscribers. Aku bagi satu buku. Satu buku lagi nak di sponsor ke lagi. Cerita traveller punya Ida. Tu apa? 7 traveller apa tadi? 7 benua. 7 benua. Silap aku. 7 benua. 7 benua yang akan disponsor oleh Ida Yunos. So kepada anda semua jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga share juga cerita ni kepada anda lain yang nak belajar. Kalau nak tahu lagi cerita lebih lanjut ke, ataupun nak bagi pendapat, nak bagi topik apa kami nak bercerita, dengan siapa kami nak bercerita, mana tahu. Just put in the comment. Okay. So sampai kat sini saja. Okay, terima kasih banyak Ida Yunos, perkongsian dan juga berani membongkarkan rahsia-rahsia yang tidak sepatutnya dibongkarkan. Perjalanan rahsia Siberia. So siapa nak tengok dia punya adegan Crash Landing on You tu boleh pergi dekat dia punya Instagram dekat dia punya YouTube. Alright, so kita sampai dekat sini saja. Kita jumpa lagi di lain episode. Bye. Bye. Thanks Ida. Assalamualaikum.